Kita ke Sarawak, fokus dari bumi ke Nyalang. Semua pihak dialu-alukan bekerjasama dengan Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan MTCP bagi penganjuran acara di negeri itu bagi tahun 2023. Perincian lanjut bersama Bu Mawin. Silakan Bu Ma. Baik, terima kasih Sahi. Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan MTCP mengalu-alukan penglibatan semua pihak untuk penganjuran acara pelbagai sektor dan di peringkat di Sarawak bagi merancangkan lagi sektor pelancongan tahun hadapan. Menurut Menterinya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, tahun ini katanya lebih 200 acara telah dianjurkan yang mana kerajaan negeri memperuntukkan RM40 juta bagi penganjuran acara seperti sukan, perniagaan dan hiburan pelbagai peringkat termasuk antarabangsa. Jelas Datuk Seri Abdul Karim walaupun tidak mendedahkan jumlah dana sebenar bagi penganjuran acara negeri bagi tahun hadapan, beliau yakin kerajaan negeri sentiasa menyediakan dana yang besar untuk perkara tersebut yang pastinya akan memberi manfaat kepada pertumbuhan ekonomi Sarawak. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas majlis serah tugas beberapa jawatan di kementeriannya di Kuching. Dalam pada itu, majlis serah tugas tersebut adalah antara setiausaha tetap MTCP, Datuk Hee Chang Kee yang akan berpindah ke Jabatan Premier Sarawak sebagai Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri dengan Residen Bahagian Kuching, Datuk Sherina Huswaini. Manakala bagi Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan pula, setiausaha tetapnya Nancy Jolhi akan berpindah ke Jabatan Muzium Sarawak sebagai pengarah dan diganti oleh Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Sukan Sarawak, Moshidi Frederick. Masyarakat luar perlu memahami budaya dan gaya hidup masyarakat di Sarawak supaya tidak menimbulkan kekeliruan seperti penggunaan bin atau binti pada nama sesetengah komuniti di negeri ini. Menjelaskan perkara tersebut, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin mengambil contoh masyarakat Melanau di negeri ini menggunakan bin atau binti pada nama mereka sejak sekian lama. Malah Datuk Seri Lee yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Senadin memberitahu dalam keluarga masyarakat Melanau pula ada yang Islam dan bukan Islam namun hidup dengan aman dan harmoni. Ujar beliau ini adalah perkara yang normal dalam keluarga masyarakat di Sarawak. Beliau berkata demikian bersempena Rumah Terbuka Christmas 2022 Anjuran Persatuan Melanau Miri di Wisma Melanau Miri. Justru beliau mahu pemimpin dan juga rakyat memahami serta menghormati budaya yang terdapat di Sarawak khususnya. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bercadang membina 5 buah balai bomba baharu di negeri ini. Pengarah JBPM Sarawak Datuk Khairuddin Rahman berkata balai bomba baharu itu adalah di Julau, Lubuk Antu, Dalat, Sungai Asap dan Batu Kawah. Datuk Khairuddin berkata kesemua 5 balai yang dicadangkan itu merupakan balai kategori D yang akan mempunyai 26 anggota bomba. Namun jelas beliau cadangan pembinaan balai baharu berkenaan memerlukan masa untuk diluluskan. Tambahnya cadangan untuk membina balai baharu itu dibuat setelah hasil kajian pihaknya terutamanya daripada aspek menangani risiko bencana serta kebakaran di negeri ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Apresiasi Bomba dan Penyelamat Sarawak di Tabuan Jaya Kuching. Setakat ini, JBPM Sarawak secara keseluruhannya mempunyai sebanyak 38 balai bomba di seluruh negeri termasuk balai bomba Asajaya yang baru siap dan akan mula beroperasi. Baik, sementara itu dalam perkembangan lain, netizen diingatkan supaya tidak menyebarkan maklumat tanpa menguasai etika penyampaian yang betul. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman berkata, dengan kemajuan perkongsian maklumat melalui media sosial kini, semua pihak dilihat memainkan peranan media tanpa tauliah. Ujar Datuk Khairuddin, ia merupakan satu perkembangan yang membimbangkan kerana boleh menjadi punca berita palsu susulan penyebaran maklumat tanpa pengesahan. Sebab mereka nak melapor, tujuan baik. Tetapi kadang-kadang bila mereka tidak mengikut etika reporter ni, ada benda-benda yang mereka yang tak patut dilapor, di-share. Kan, kes pendarahan muka yang ni, bagi dia, tolong dia. Tapi bagi bangsa, keluarga bangsa, waris bangsa, apa macam perasaan mereka?
Oleh itu, beliau mengingatkan masyarakat untuk memainkan peranan dengan melaporkan sebarang kejadian kepada pihak berwajib terlebih dahulu sebelum menyebarkan gambar atau video tanpa usul periksa. Dedahnya lagi, sepanjang tahun ini saja, Bomba Sarawak telah terlibat dalam 9,875 kes meliputi kebakaran, penyelamatan, tugas-tugas khas dan panggilan palsu. Dato' Khairuddin bercakap kepada pemberita selepas Majlis Apresiasi JBPM Sarawak di Tabuan Jaya. Dalam majlis itu, beliau telah menyampaikan sijil penghargaan kepada 23 pengamal media di Kuching yang banyak membantu menterjemahkan peranan Jabatan Terbabit. Wartawan RTM Syadikin Bahrain turut tersenarai sebagai antara penerima sijil penghargaan berkenaan. Saudara, kejayaan Gabungan Parti Sarawak GPS memenangi sebahagian besar kerusi Parlimen di Sarawak dan pelantikan Datuk Seri Fadilah Yusof sebagai Timbalan Perdana Menteri mewarnai tahun 2022 yang akan melabuhkan tirainya. Secara keseluruhannya, GPS memenangi 23 daripada 31 kerusi Parlimen pada pilihan raya umum PRU ke-15 yang berlangsung pada 19 November lepas. Ini termasuk keputusan Parlimen Baram yang hanya diketahui 2 hari selepas itu setelah beberapa pusat mengundi di situ digantung ekoran keadaan cuaca yang tidak baik pada hari pengundian. Walau bagaimanapun, gelora politik negara belum berakhir kerana tiada parti politik atau gabungan parti politik berjaya mendapat majoriti mudah lalu menyebabkan Parlimen tergantung. Namun atas kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah, penyelesaian akhirnya menjelma dengan pembentukan Kerajaan Perpaduan dan Datuk Seri Anwar Ibrahim diangkat menjadi Perdana Menteri ke-10 pada 24 November. 8 hari selepas mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya menamatkan persoalan dan teka-teki berhubung barisan kabinet yang akan bersama-sama dengannya mentadbir negara. Jawatan Timbalan Perdana Menteri yang menjadi antara tumpuan utama diisi oleh Ketua Whip GPS Datuk Seri Fadilah Yusof dan Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Ia menyaksikan ahli Parlimen Petrajaya itu mencipta sejarah sebagai pemimpin pertama dari Sarawak yang diberi amanah untuk menggalas jawatan tersebut selain menjawat jawatan Menteri Perladangan dan Komoditi. Sementara itu, impian rakyat Sarawak untuk mempunyai pengangkutan awam moden dan serba canggih bakal tercapai dengan bermulanya fasa pertama bagi projek pembinaan sistem pengangkutan Bandar Kuching KUTS. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Joharuddin Openg berkata, projek melibatkan pembinaan laluan sistem transit aliran autonomi ART yang dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan negeri itu juga akan merealisasikan matlamat negeri ke arah teknologi hijau. Premier memberitahu fasa 1 KUTS bagi pembinaan ART yang menggunakan tenaga hidrogen itu akan dilaksanakan di beberapa kawasan di Kuching serta Samarahan, dikategorikan sebagai laluan hijau, merah dan biru. Ini adalah satu masa yang agak bersejarah kerana ia menjadi titik mula kita mentransformasikan pengangkutan awam di negeri Sarawak yang bermula daripada Kuching, Greater Kuching sampai ke Serian untuk fasa kedua. Dan ini adalah fasa pertama di antara Lembus Samarahan ke Kuching, dari Kuching Central ke Pending ke terus ke Petrajaya hingga ke Damai. Lebuh Raya Pen Borneo dari Sematan ke Miri dijangka siap pada suku pertama tahun depan. Status kemajuan bagi baki 10 pakej kerja pembinaan lebuh raya sepanjang 786 km itu ialah 89%. Seksyen Selangau telah disempurnakan oleh Perdana Menteri ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 14 November lalu. Seksyen persimpangan bertingkat Nyabau bagi pakej kerja 10 simpang Nyabau ke Sungai Tangah pula siap pada 26 Januari.
manakala Seksyen Pujut bagi pakej kerja 11 Sungai Tangap ke Jalan Pujut Ling telah dibuka untuk pengguna jalan raya pada 2 Julai lalu. Persimpangan bertingkat Sri Aman bagi pakej kerja 4, Persimpangan Pantu ke Batang Serang juga telah dibuka untuk pengguna jalan raya pada 4 September lepas. Ikuti rangkuman seterusnya esok yang akan berkongsi berkaitan pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang, selain kejayaan dan acara besar sepanjang tahun di Bumi Kenyalang. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Salam perpaduan. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan. Terima kasih, Buma.